Idolatun sendiri ialah Nabi Muhammad SAW. Baginda berjaya menukarkan bangsanya daripada jahil kepada cekap, sehingga baginda dapat mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Begitu juga saya ingat Tun banyak menggunakan taktik yang begini untuk menaikkan bangsa kita bahasa Melayu dan meletakkan negara Malaysia sama rata dengan negara-negara yang agung di dunia ini. Proses memutuskan ni cukup sistematik, bro. Proses memutuskan akar umbi asal bangsa Melayu yang Hanif ni, nenek moyang kita ni, dinarasikan dengan bahawa Melayu dulu tu menyembah agama Buddha, agama Hindu. Jadi di atas penemuan-penemuan arkeologi dan juga linguistik yang Prof sendiri temui, Sohail menafikan itu. Soalan saya, kesannya kepada generasi muda Melayu yang suka membaca sebenarnya, Prof, laporan daripada Perpustakaan Negara Malaysia, 48% adalah bacaan-bacaan jargon, bacaan-bacaan gigo, garbage in, garbage out. Kebanyakannya bacaan-bacaan yang bersifat hiburan, bukan bacaan-bacaan yang bersifat pemikiran. Nah, soalan saya, Prof, mungkinkah menghilangkan jati diri ini menyebabkan imej baru bangsa Melayu moden hari ini begitu kecil seperti lalat? Apa komen, Prof? Saya suka istilah itu. Begitu kecil seperti lalat, ya? Ya. Okey. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan itu. Kenapa? Kerana walaupun data statistik menunjukkan rakyat Malaysia suka membaca. Tengoklah hari ini, saya datang ini pun tepat-tepat sampai pukul 12 kerana kita jam dekat Maxwell tadi. Betul. Semua orang ingin pergi ke Silvesta Buku untuk mencari buku-buku yang mereka idamkan. Tetapi sejauh mana atau berapa persen buku yang boleh membentuk intelektual, kita tidak tahu. Tidak ada statistik khusus yang dikemukakan itu, kan? Tetapi bukti yang kita dapat, mereka masih lagi berpegang kepada yang mereka faham. Mereka tidak cuba mencari dan berdiskusi. Adakah benar maklumat yang saya baca ini atau tidak? Okey. Saya ingin memberi sedikit satu permasalahan yang timbul, ya. Kebanyakan daripada kita tidak boleh membaca bahasa selain pada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Cuma sebahagian kecil saja boleh membaca bahasa Arab. Jadi, sekiranya anda boleh membaca bahasa Arab, dia memberi kelebihan sedikit kepada individu itu untuk memberi tafsiran terhadap penulisan-penulisan yang dalam bahasa Inggeris khususnya, ya. Sebagai contohnya, banyak data-data dalam bahasa Arab, buku-buku dalam bahasa Arab, tafsir-tafsir, buku falsafah, buku mantik, buku fiqh, buku dakwah. Dia menyentuh buku geografi, ilmu alam dan sebagainya ditulis oleh bangsa ini. Dan buku itu ada sampai hari ini. Tetapi masyarakat kita, dunia Islam, tidak mengenengahkan buku-buku ini kerana bagi mereka out of date. Sudah tidak moden lagi. Jadi mereka berpegang kepada data-data yang baru. Dan data-data yang baru menggunakan bahasa Inggeris. Apabila menggunakan bahasa Inggeris, mereka dipelopori oleh bangsa yang bukan beragama Islam. Iaitu mereka daripada Barat, daripada Eropah. Tetapi kajian mereka itu dianggap teliti kerana mereka menggunakan pendekatan yang baru. Tetapi jangan lupa, Tuan Syed, buku yang kita tinggalkan tadi itu, yang berlambak-lambak, yang bergedung-gedung itu, jarang disentuh orang. Dan buku itu tidak semua diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Jadi apakah hasil yang kita dapat? Kita mendapat maklumat yang terpesong. Kerana saya sebut tadi, mufassir-mufassir ini
Mereka menulis, mentafsirkan Quran, mentafsirkan urudil tafasir fil hadis, mentafsirkan syariah, fiqh, usul fiqh dan sebagainya itu berdasarkan lillahi ta'ala. Mereka tidak ada kepentingan politik, kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan darjat dan sebagainya. Mereka itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan keilmuan daripada Abbasi, sehingga kan Fatimi dan seterusnya masuk kepada Uthmani. Penulisan yang mereka tulis itu menggunakan bahasa Arab fusah. Jadi sesiapa yang boleh membaca bahasa Arab, anda mempunyai maklumat yang melebihi daripada orang yang tidak boleh berbahasa Arab. Jadi apa nasihat saya ialah anda mesti tahu bahasa Arab supaya anda dapat membuka dan meneroka rahsia-rahsia yang tidak dibongkar lagi. Saya ingin bagi satu contoh tuan saya. Ada kebanyakan buku-buku dekat library di universiti saya sendiri tidak pernah disentuh. Ini dalam bahasa Arab dan berjilid-jilid. Universiti menghabiskan banyak duit membeli buku-buku tersebut. Dan harganya agak murah daripada harga buku yang baru kerana dia sudah lama. Tetapi bila tak ada orang buka, dia dah mendepu tau. Bila kita nak buka, jadi dia memberi kelebihan kepada saya seorang lah untuk saya buka sebab kita kaji daripada tarikhiyah. Satu lagi tuan Syed, tidak semestinya orang yang boleh bahasa Arab itu tahu semua. Sebab tarikhi ini, sejarah ini dia mesti kepada pembacaan yang luas. Daripada perlu kepada latar belakang yang kuat untuk memahami tahun, timeline, occasion, events yang berlaku itu. Jadi dia perlukan kepada satu kekuatan mental dan juga emosi untuk anda memberi hujah kepada anda punya poin ataupun untuk mempertahankan hujah anda. Itu. Terima kasih Prof. Satu pengalaman baru untuk tuan-tuan. Yang pertama, luaskan pembacaan. Luaskan pembacaan. Hanya dengan pembacaan yang bersifat pemikiran. Pembacaan yang menghidupkan dialektika. Berfikir. Kerana saya rasa malu nak sebut Prof, tapi dalam Quran Tuhan sering kali bertanya manusia, afala ta'qilun? Mu tak erti fikir ke? Kan? Afala yatadabbarun? Mu tak perhati ke? Minta kalau dapat Prof pilih satu di antara pesan-pesan Tun ini yang berkenaan dengan pemikiran atau kepimpinan yang Prof rasa perlu diangkat untuk dijadikan pesanan kepada masyarakat Melayu terutamanya. Terima kasih Prof. Silakan. Okey, saya memilih amanat nombor 1. Amanat nombor 1. Amanat nombor 1 muka surat 47, tidak silap saya? 47. Okey. Ya, Paul. Saya baca ya. Ya, Idola Tun sendiri ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. betul. Baginda berjaya menukarkan bangsanya daripada jahil kepada cekap sehingga baginda dapat mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita mestilah tentukan dahulu siapakah idola dan mentor kita. Ya. Okey. Ini satu yang fantastik bagi saya. Ya. Sebelum itu, saya ingin bagi sikit takrifan yang dikemukakan oleh penulis buku ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mereka telah mendatangkan sebuah takrifan yang cukup komprehensif apabila mendatangkan perkataan Rabbani. Perkataan Rabbani, iaitu perkataan Rabbani berasal daripada perkataan Rabbaba. Sesuatu ilmu yang berasal ataupun datang daripada ketuhanan, ilmu ketuhanan. Jadi buku ini paksinya adalah ilmu ketuhanan yang menggunakan istilah Rabbani. Kemudian disandarkan kepada kata-kata hikmah yang dikemukakan oleh Ayahanda Tun Dr. Mahathir selaku pemimpin pulung kita, dan kemudian disandarkan kepada civilization ataupun tamadun-tamadun dunia. Saya kira buku ini sungguh hebat sekali dan ia unik. Ya, apa yang menariknya ialah apabila di amanat yang pertama ini Tun Mahathir menyediakan satu statement ataupun kata-kata bahawa idolanya itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad telah dilahirkan pada 571 dan wafat pada 632 Masihi. Dan ketika zaman beliau itu dua tamadun besar, dua kuasa gergasi besar, iaitu Rom dan Parsi. Dan bayangkan Rom itu di sebelah barat dan Parsi di sebelah kanan. Dan bayangkan baginda di tengah-tengah bersama para sahabat di dunia Arab yang penuh dengan kambing-kambing, unta-unta, dengan bau-bau di padang pasir yang tidak ada pembangunan dan tidak ada harta benda. Tetapi baginda dapat membangunkan sebuah tamadun besar, menjatuhkan kedua-dua pihak, Rom dan Parsi. Hasil daripada pegangan kepada Rabbani tadi, ilmu Rabbani. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu Rabbani? Ilmu Rabbani yang berpegang teguh kepada paksi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya anda menjadi abid yang taat, Allah akan memberi anda kehormatan, keamanan, ketenangan sebelum anda menghadapi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Dan inilah yang telah dipasankan oleh Tun Dr. Mahathir apabila dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola beliau. Dan kita kena ingat apabila berlakunya antara pertempuran antara Rom dan Parsi itu, kaum Arab di Jaziratul Arabiyah, di Peninsula Arab atau Semenanjung Arab telah bangkit. Mereka mendengar sahaja Rasulullah seorang yang bijak. Dia mendengar sahaja, baginda mendengar sahaja apa yang berlaku di antara Parsi dan Rom. Dan disitulah juga yang saya ingin sambung sikit. Apabila datangnya sahabat kepada baginda memberitahu bahasanya, wahai Rasulullah, pihak Parsi telah melantik anak perempuan Kisra menjadi pemimpin. Maka apa Rasulullah jawab? Lam yuflihal qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya satu kaum yang melantik perempuan di kalangan pemimpin mereka. Tetapi ramai yang salah faham tentang ayat ini, tentang hadis ini. Mereka beranggapan bila Rasulullah berkata begitu, maka sampai kiamat perempuan tidak akan boleh menjadi ketua. Salah. Bukan begitu maksudnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pandangan itu? Kerana untuk melemahkan musuh. Bahwasanya kamu jangan sekali-kali melantik kaum wanita. Kerana dia nak suruh pihak Islam yang menang. Ini adalah taktik politik. Begitu juga saya ingat Tun banyak menggunakan taktik yang begini untuk menaikkan bangsa kita, bangsa Melayu, dan meletakkan negara Malaysia sama rata dengan negara-negara yang agung di dunia ini. Itu. Terima kasih, Bro.